Semua penonton-penonton yang setia menanti untuk segmen setiap Selasa pastinya akan berlangsung secara live. Baik, untuk episod pada hari ini 4 hari bulan Ogos 2020, episod yang ke-150 cikgu. Ni bukan kecil-kecil anak ni. 150 dah kita. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah, salam Aidiladha buat semua yang dah menunaikan fardu ataupun buat kurban. Alhamdulillah. Mana yang tak buat, mungkin kita tanamkan kita punya azam untuk tahun depan kan. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, untuk COVID pula, hari ni satu kematian tiada. Alhamdulillah. Walaupun ada kluster baru si Waganga tu, tapi kita mengharapkan semuanya baiklah sebab sekarang dah PKPD. Dan teruskan kita jagalah diri kita. Okey, sebelum saya bermula ni, terima kasih kepada Tuan Azran Aziz Yong Taufu Anur. Ya Allah, malam ni dah masuk perut dah. Dah masuk kan? Malam ni Yong Taufu Anur ditaja oleh Azran Yong Taufu Anur. Dia bawa untuk Boboy dan untuk saya. Dan saya dah makan dah. Oh, dah makan. Wah, lapar tadi. Cikgu dah makan dulu Makan dulu, lapar. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan. Inilah rezeki tak salah alamat selalunya. Apa yang best packaging dia, ni ada yang kecil Sederhana ya. Dia siap bagi tarikh pembuatan. Ni. Kalau nak tahu lebih lanjut, YTF Anur. Okey, di Facebook. Baik, cikgu boleh kita mula Boleh, silakan. Saya nak baca macam biasalah. Ini hari ni orang pertama datang daripada Banting. Wow. Suhaimi Idris. Banting menetap di Banting. Baik. Okey. Dia kata hai. Okey, Suhaimi kalau betul duduk kat Banting, beritahu kat mana. Okey? Nanti senang kita nak berurus niaga. Okey, kemudian kita ada rakan kita daripada Rompin, sebab nama dia, ni nama klasik ni, Bentayan Rompin. Panglima Bentayan. Panglima Bentayan dalam filem apa? Cikgu ingat? Tak ingat. Okey, kemudian kita ada Pak Oleh kita, cucu Pak Oleh. Salam Cikgu Lan dan juga Pak Syukur. Selamat malam. Terima kasih Pak Oleh. Rindu nak berjumpa dengan Pak Oleh ni. Orang dia steady, senyum sokmo. Cool je abang kita tu. Okey, ni cikgu ni master ni Assalamualaikum Cikgu Lan dan juga DJ Pasu, semoga sihat selalu daripada GBBMA. Saya selalu tengok post dia. Teman mengetih. Teman mengetih. Saya suka tengok. Saya suka sangat tengok. Okey, baik. Ni daripada, tak tahulah dia pakai tulisan Thailand. Saya nak baca pun tak kerti macam mana. Tapi dia bagi salam dekat DJ Pak Su dan Sifu, Cikgu Lan. Analisis pair Dow Jones sekali, insya-Allah. Kita tengok. InsyaAllah lah tu. Gasim Sumsel. Okey, ni daripada Palembang. Terima kasih. Salam Idul Adha. Idul. Dan juga kita ada daripada Nizam Pawan. Salam LPT untuk Pak Su dan juga cikgu. Orang Terengganu kita. Terengganu kita. Ni LPT ni Pantai Timur. Okey. Semoga sihat physically, mentally, emotionally. Dan sorry cikgu, saya dah drive balik Ganu. Okey. Allah ya. Okey, UCAT dan juga CADJPY memukau. Nanti kita tengok. Okey, daripada Abdul Aziz Abdul Aziz daripada Brunei Darussalam. Salam Cikgu Aslan. Jumpa lagi, apa khabar Pak Su daripada Brunei. Security guard sudah masuk. Okey, Assalamualaikum Cikgu Azlan, DJ Pak Su dan juga Boboy. Semoga sentiasa dirahmati dan diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kita ada kat sini kita ada Azmi. Kenapa tulis Majal? Analisis GU cikgu. Tukar nama Majal tu jadi nama sedap sikit lah. Majal ni dia separuh orang cakap dia tak jadi tau. Majal aku tak boleh buat tak tahu. Tukar nama Azmi Majal. Okey, Naim Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cikgu Azlan dan juga Pak Su. Taufik Razali berada di sini. Kemudian kita ada James macam mana nak sebut tak tahu lah. Jinsan ke macam tu lah. Muhammad Edi Azlan. Salam cikgu, DJ Pak Su daripada Sentol. Daripada Sentol Kuala Lumpur. Baik, makin lama kita dapat ramai kawan baru. Alhamdulillah. Yang daripada Banting tadi
Betul ke duk banting? Okey, baik cikgu. Hari ni kita dah masuk ke 150. Macam mana raya lepas raya kat mana? Raya saya spend ni family kat PD. Wow, cuti-cuti Malaysia lah ni. Allahu Akbar. Tapi saya penat jaga baby, saya tertidur je. Bercuti tapi tidur. Sebab dia antara pukul 2 tengah malam hingga pukul subuh, dia on off bangun, nangis apa semua. Okey. Saya kena memang saya pinted waktu tu dah. Okey. Saya biasa turn saya 2 tengah malam bawa ke subuh, turn saya. Okey. Bila turn dah macam tu, siangnya saya dah tak tahan lah mata. Okey, pergi satu family ni. Adik-beradik semua dalam 20 orang lebih lah. Allahu Akbar. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Okey, macam saya biasalah awal-awal lagi dah calor. So okey, paksa balik Kelantan ada ular hari tu. Iyalah. Turun-turun nak subuh nak ambil wuduk tu tengok tiba-tiba apa pula yang masuk dalam hari ni. Rumah lah. Okey, baik. Firdaus dah masuk, Hasif Harun dah masuk, Nur Azmi, Narullah. Ni semua nama-nama yang sentiasa bersama dengan kita. Muhammad Faizi, anak Pak Su Ibon. Dan untuk hari ni cikgu, apa yang menarik yang boleh cikgu kongsikan kepada penonton-penonton kita, trader-trader di luar sana? Sebelum tu, jangan lupa singgah ke YouTube channel kami. Subscribe CTC FM. Cikgu punya ulangan pun ada. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Aidiladha Pak Su, Boboy, dan tuan-tuan semua di luar sana, apa khabar semua? Alhamdulillah. Kali ni minggu yang ke-150. Woi, lama tuan-tuan. Alhamdulillah kita dipertemukan, Allah panjangkan umur kita, diberi kita kesihatan. Diberi kesihatan, diberikan kita kegembiraan untuk kita bersama-sama dan untuk berkongsi lah pada malam ni apa yang mungkin sedikit yang saya nampak yang mungkin boleh dikongsikan untuk kita bersama. Tuan-tuan, alhamdulillah. Tadi Pak Su cerita pasal ular. Saya teringat pasal ular juga. Kebetulan pada ketika umur saya 15 tahun. Lama dah, tahun 85. Tuan-tuan, saya kerja kampung, saya menogih getah. Saya kutip koko di Melaka. Baik. Kerja saya menogih getah. Kerja saya mengutip buah sawit dan koko dan pisang. Tu kerja saya. Dan satu hari, satu pagi saya menogih getah dalam pokok lebih kurang 300 batang. Dan saya bagi dua dengan abah saya lah. Dia ambil sebelah bawah, saya ambil sebelah atas. Saya tarik seorang 1.5. Ditakdirkan kita orang start dalam pukul 7 lebih. Biasa pagi, kita orang pagi. Biasa dalam pukul 9-10 dah habis bakso, dah habis. Jadi tuan-tuan, saya ni dilahirkan buta warna. Jadi memang daripada kecil juga. buta warna memang tak ada ubat lah. Dia dipanggil genetik terselit lah. Saya dengan adik saya lelaki, dua-dua buta warna. Perempuan okey. So Nori lepas tu pokok terakhir tu, kedua pokok tu saya nampak berkilau-kilau. Saya tengok bukan macam daun lah. Saya tengok cantik saya tengok. Okey. Dia pergi ular. Ular apa? Ular tedung selah. Allah. Jadi saya terkejut saya. Saya tengok, alamak, nasib baik saya dah bawa saya punya pisau noreh tu kan, dah dekat. Alamak, ini ular tedung selah. Rupanya dia tengah menggeram. Dia nak bertelur lah tu. Dia tengah mengeram telur dia. Mengeram telur dia. Okay. Dan saya kata kat abah saya, kata, "Abah, ada ular." Dia kata, "Okey, tak bolong. Kau selesaikan noreh kau. Abah selesai, kita cek balik daripada tu." Tuan-tuan. Lepas tu habis saya noreh dalam pukul 9 lebih. Saya tengok balik, dia masih ada dekat situ. Sebab rumah saya dekat kat situ. And then abah saya cuba alihkan, dia tak bergerak. And then ketuk-ketuk dia pun jalan. Ditakdirkan dia nak melawan. Dan bapak saya terus cari buluh, potong, dan ketika nak melawan tu kepala dia naik waktu tu. Dan orang tua saya dia ambil buluh tu, dia dah dicocok lebih kurang dalam 1 kaki lebih lah daripada kepala tu, dan kepala dia naik. Dan saya kena pegang buluh tu dan saya menghadap kepala ular tu. Dia nak patuk saya. Jadi saya tahan. Untuk saya kata, kalau kau lepas kau mati. Saya tahan dia. Saya tengok waktu bapak saya buat, dia ada sabit, ada pisau semua, dan dia ketuk lah kepala ular tu sampai lembik. Dan bila dah saya katakan mati, rupanya lebih kurang dalam 8 ke 12 biji, hingga 12 biji telur tengah mengeram. Dan ular tedung selah lebih kurang dalam hampir 12 kaki.
Jadi saya tengok saya kata sebab saya buta warna, saya tak nampak ular, saya nampak bercahaya. Saya pilih dekat. Saya tak kena. Tu yang saya teringat kau cerita pasal ular tu. Itulah lebih kurang pengalaman menolong retas. Okey, malam ni cikgu ramai daripada Sumatera, Surabaya ni. Tu kawan kita Padri pun dah sampai dah. Okey tuan-tuan. Okey, kita mulakan. Apa yang saya nak kongsikan tuan-tuan, tadi selingan saja. Apa yang saya nak kongsikan sebenarnya tuan-tuan adalah apa yang saya tengah seronok kongsikan dalam saya punya kelas online yang saya buat sepanjang bulan 8. Okey, saya punya komitmen adalah saya nak respon setiap hari dalam grup, sama ada melalui teks, melalui audio, voice note, video ataupun video conferencing. Wow, itu. Tadi alhamdulillah tuan-tuan, tadi saya dapat datang awal. Biasa saya datang dalam pukul 10 sampai awal. Tapi ni awal saya sangat. Sampai awal dalam setengah jam. Okay. Dan saya sempat buat video conferencing dengan grup. Tu saya nak, sebab bila bercakap with VC ni, saya dapat dengar tuan-tuan punya suara. Saya tanya, tuan-tuan jawab, instantly senang saya nak mencari kat mana saya nak jawab. Kalau menaik tuan-tuan, maklumlah, dia merangkak. Saya pun makin lama makin slow menaik. Jadi nak cakap panjang tapi menaik perlahan, tak puas hati. Jadi alhamdulillah direct. Jadi apa yang kita kongsi tuan-tuan, yang saya nak kongsikan untuk semua ni adalah kita orang tengah apa yang tuan-tuan nampak sekarang dekat paparan phone masing atau PC adalah chart index USD. Chart index USD. Yes. Dan tuan-tuan, apa setup yang sedang bergerak, sedang bermain-main, sedang memberikan berkata-kata, aku bagi entry ni, masuklah. Itulah lebih kurang. Dan apa tuan-tuan nampak di depan ni tuan-tuan, ini adalah chart index USD, iaitu satu indeks yang menunjukkan sama ada kuat atau lemahnya USD itu sendiri. Baik. Dan pada hari ini, pada minggu ni tuan-tuan, kita nampak setelah indeks USD di sebelah kiri tuan-tuan, dia jatuh. Ini daily, satu candle satu hari dia jatuh berturutan. Lama ni dia jatuh. Dah sebulan daripada sini tuan-tuan, Jun, Julai, kat 2 bulan dia jatuh. Akhirnya minggu ni dia membuat satu bentuk retracement. Bentuk ni lah tuan-tuan yang kita nak masuk. Iaitu kita nak masuk sell sebenarnya. Sebab dalam bacaan BBMA, jatuhan-jatuhan ni tuan-tuan adalah candle-candle yang tutup di luar low BB. Maka ini adalah signal. Signal apa nama dia? Nama dia momentum sell. Yang seronoknya, bila ada signal momentum sell, maka itu bukan tempat untuk kita nak entry. Kita kena bersabar. Right? Macam mana nak bersabar? Tunggu dengan penuh kesabaran sehingga munculnya re-entry. Dan alhamdulillah, daripada semalam dan sekarang tuan-tuan, candle sedang bermain-main, bergerak-gerak dengan lembut di kawasan-kawasan re-entry sell. Jadi sebelum saya terlupa, kluster baru timbul kembali. Tanda bahaya belum bereda. Baik. Ada yang trade buat duit geli-geli. Ada juga mampu profit berganda-ganda. Sebab apa? Dah 2-3 orang tegur tu, pantun tak ada. Tiba-tiba buka indeks. Dia punya feel, alamak, saya kata ada benda yang tertinggal kan. Okey. Sampai cikgu pun. Jadi tuan-tuan, apa yang saya nak kongsikan, sebenarnya sekarang dari zone USD ni tuan-tuan, dia sedang berada satu zone yang mana memang sesuai untuk kita nak meletakkan entry. Entry apa? Namanya adalah re-entry sell, iaitu kita fokus untuk nak entry sell pada indeks USD, yang mana kita nampak trend masih lagi dalam keadaan menurun, downtrend di daily. Kita lihat di sini, ini garisan EMA 50. Saya tunjukkan cara membaca candle untuk BBMA. Tuan-tuan nampak ini adalah EMA 50. EMA 50 tuan-tuan masih berada di dalam BB. Maksud di dalam BB adalah ia berada di antara garisan top BB dengan mid BB. Bermaksud tuan-tuan, downtrend masih lagi mantap mantul. Jadi kita fokus untuk kita nak sell USD. Jadi tuan-tuan, ini clue dia.
Kenapa indeks USD? Indeks USD tuan-tuan adalah suatu indeks, satu instrumen yang mana ia merupakan suatu currency yang didagangkan melebihi 50% daripada keseluruhan currency satu dunia. Dan USD tuan-tuan adalah satu currency yang kuat yang digunakan pakai oleh banyak negara. Saya ambil contoh. Kenapa? Malaysia menggunakan ringgit untuk dagangan dalam negara. Kita membeli barang semua menggunakan ringgit. Indonesia menggunakan rupiah. Okey, negara Jepun menggunakan yen. Jadi kalau katakan kita nak deal, saya ambil contoh, negara kita nak menjual kelapa sawit ke negara, mungkin negara Arab sana, mungkin Bahrain katakan. Adakah mereka akan terima ringgit Malaysia? Tidak. Disebabkan mereka tidak menerima ringgit Malaysia, maka apa yang dia terima dan apa yang kita terima sebagai international currency adalah USD. Jadi kita kena membeli USD, dia pun kena membeli USD juga. Jadi dealing menggunakan USD. Jadi bila kita hantar ataupun kita hantar kita punya pamali ke sana, kita nak yang datang adalah USD. Jadi bila kita nak USD datang, jadi pihak yang membeli kena beli USD dulu, baru dia bagi kita. Sama juga kita, bila kita deal mungkin dengan negara yang sama, negara Arab, dia tak terima ringgit, dia nak terima USD juga. Jadi kita kena beli USD, bagi kat dia. Jadi tuan-tuan, permintaan USD sangat kuat sangat. Dan kita dah tahulah, Amerika, US memang negara superpower. Jadi macam mana pun, bila kita pegang tuan-tuan indeks USD, sebenarnya peluang pada kita sangat jelas. Dan ini kita namakan currency utamalah major pair, yang mana bila cakap major pair, currency yang didagangkan atau yang dipasangkan dengan USD. Jadi bila kita lihat pasu bahawa ada sedang berlaku setup re-entry sell di indeks USD, maka pair yang selalu sangat memberi impact atau menerima impact secara direct daripada indeks USD adalah pair yang sangat popular, yang spread dia biasanya kecil-kecil, kadang-kadang tak sampai 1 pip, iaitu EU atau Euro USD. Tuan-tuan, bila kita nampak indeks USD dalam keadaan re-entry sell, maka EU dalam keadaan re-entry buy. Kenapa? Bila USD lemah, maka EU dalam keadaan naik. Okey. Satu tuan-tuan, saya rasa saya terus lompat kepada EU. Okey. Di sini kalau terlihat ada 6 kotak. Jadi saya rasa saya tak mahu nak mengelirukan orang, sebab dalam grup saya boleh cerita panjang. Tapi sini masa agak terhad. Jadi saya nak tunjukkan cuma 3 kotak atau 3 time frame mewakili intraday. Baik. Jadi saya padamkan M15, saya padamkan monthly dan saya padamkan weekly. Saya tunjukkan bacaan untuk hari ini, intraday. Okey, saya pergi vertically dan tuan-tuan nampak. Okey, tuan-tuan nampak di sini EU di daily, kita nampak dia sedang membuat bacaan re-entry buy. Macam Pak Su nampak, sekarang dia tengah naik kan? Baik. Tengah naik. Kawan sebelah ni pula dia tengah jatuh. Bentuk sama kan? Satu naik, satu jatuh. Tapi bentuk dia hampir sama. Ya, ni dah tuan-tuan, kalau sesiapa yang selalunya trade EU, tuan-tuan, yang terbaik tuan-tuan tengok indeks USD. Dah tahu dah mana EU tu nak bergerak. So kembali pada EU, tuan-tuan nampak apabila muncul bacaan re-entry buy di daily, bagi sesiapa yang memang dah biasa tengok ataupun ada pegang rujukan yang saya berikan, iaitu saya letak satu table jadual Sphere multi time frame. Apakah Sphere tersebut? Apabila muncul re-entry di daily, maka di 4 jam adalah market hilang volume dan di H1 adalah bacaan momentum. Tuan-tuan, apabila kita menggunakan re-entry di daily, dan kalau kita merujuk kepada H1 tuan-tuan, kita menjadi seorang trader yang akan kelang kabut. Kenapa? Kejap nampak dia naik, kejap nampak dia jatuh. Mana kau nak pergi? Jadi confused kat situ juga. Sebab asas ni tuan-tuan, satu hari Pak Su ada 24 candle H1. Pastinya dengan 24 candle kita duk pening.
Mana kau nak pergi? Aku nampak pagi tadi kau terbang, malam ni kau jatuh, aku nak send kau naik balik. Macam mana? Tuan-tuan, solutionnya adalah time frame besar. Sebab time frame besar, contohnya daily tuan-tuan, satu hari cuma ada satu candle saja. Jadi tuan-tuan, dengan satu candle jelas kita nampak tuan-tuan, candle tengah bergerak. Saya besarkan. Okey. Ni basuh yang tengah biru, ada kecil-kecil, ada macam ekor panjang, ada tengah bergerak atas bawah ni. Ini adalah candle hari ni. Tuan-tuan, semalam jelas gila dia nampak. Candle ni tuan-tuan menyentuh 5-10 hulu. Ini adalah satu setup macam dalam buku beritahu re-entry buy. Jelas macam dalam sangat. buku. Sebiji macam dalam buku. Tuan-tuan, kenapa? Apa yang saya nampak personally, pair Euro USD adalah, saya boleh katakan, antara pair yang mesra BBMA. Dengar tu, mesra BBMA, okey. Bentuk dia tentang bentuk mudah. Dia tak menggila macam GU, tak. macam GJ ya. Jadi tuan-tuan nampak lebih jelas. Memang sempoi kita tahu ini adalah bacaan re-entry buy. Entry yang terbaik adalah buy. Okey, dan dan bila kita pergi kepada H4 tuan-tuan, kita dah mula kelang kabut. Saya tahu ramai kelang kabut. Cikgu, ni nampak macam arah kukuh tapi dia jatuh. Sebab tu nampak arah kukuh tapi dia naik. Apa nak buat? Again, kunci dia semua dekat daily. Di 4 jam ada 6 candle. Tuan-tuan nampak semalam ini macam arah kukuh sell. Hari ni nampak macam arah kukuh buy. Betul, nampak macam arah kukuh sell. Jadi kelang kabut. Kejap buy, kejap sell, kejap buy. Apa dia nak buat? Sebab tuan-tuan, sebab dia ada 6 candle. Itu yang kita kelang kabut. Apatah lagi kalau kita menggunakan candle H1. Ada 24 candle. Lagi kelang kabut. Tu sebab tuan-tuan, bila tuan-tuan pegang time frame besar, contoh daily, tuan-tuan dah tahu dah, entry sememangnya re-entry buy. Jadi masuk dan bertahan. Entry buy dan bertahan. Itu yang kena buat. Bila makin sideways tuan-tuan, tuan-tuan akan nampak satu candle atau ni 2 candle daily ni menyebabkan tuan-tuan nampak 12 candle H4 turun naik. Kita dah kelang kabut. Kena pula candle H1, ada 48 candle H1, lagi kelang kabut. Tu sebab saya kata, apa saja entry tuan-tuan, lihat di daily apa dia tengah buat. Jadi time frame kecil tuan-tuan, yang terbaik adalah kalau kita menggunakan 4 jam, ini adalah kawasan market hilang volume buy atau MHV. Okey, yang mana selalu saya cadangkan. Tuan-tuan nak ikut, tuan-tuan tidak, terpulang pada masing-masing. Yang saya cadangkan adalah zon untuk mencari entry ialah di antara garisan mid BB hingga ke low BB di time frame H4. Jikalau daily re-entry. Jadi zone entry menggunakan zon-zon time frame yang ada bacaan market hilang volume. Jadi tuan-tuan, sekarang 1.17611 masih lagi berada di antara garisan mid BB dengan antara mid BB dan low BB di time frame H4, bermaksud ia masih lagi berada dalam zon untuk entry. Apabila candle mula berada, katakanlah besok dia berada di atas garisan mid BB, ada tanya, bang, boleh buy tak? Boleh, tapi dah tak cantik dah. Sebab zon dia cantik adalah sekarang ni di antara mid dengan low. Garisan hitam tengah dia basuh, dengan hitam bawah ni. Jadi antara ni zon dia. Kalau tuan-tuan kata aku nak tunggulah sampai dia naik, boleh, tapi tuan-tuan di sini dah terlewat. Kenapa? Sebab tuan-tuan, pergerakan candle daripada low BB di H4, kenaikan dia mencari top BB di H4. Kenapa? Sebab low BB di H4 adalah kawasan yang terendah untuk hari ini dan top BB di H4 adalah kawasan yang tertinggi untuk hari ini. Disebabkan EU daily adalah re-entry buy, maka target kita adalah perjalanan daripada zon di antara mid ke low ni
mencari garisan tertinggi di top BB di 4 jam. Dan seperti saya katakan dalam grup-grup tertentu, maka garisan top BB di H4 tuan-tuan, kita boleh jadikan tempat untuk kita nak TP. Sebab tuan-tuan, bila kita dah faham pergerakan-pergerakan ni dan kita dah faham bagaimana kita nak menggunakan 8 garisan ni, sebenarnya kita boleh menggunakan garisan ni sebagai tempat TP, sebagai tempat entry, mengikut apa yang kita faham selagi trend yang besar jelas. Itu penting tu. Itu sangat-sangat penting. Okey cikgu, berkenaan dengan ni tadi. Daripada Faizal Royal salam cikgu Aslan, di H1 bila nak masuk buy untuk follow the entry buy daily, dan apa signal nak cut loss? Apakah refer daily ataupun di H4? Okey. Tuan-tuan, bila kita entry, dah tentu entry mengikut trend. Entry mengikut trend. Yes. Baik. Kena clear. Jadi bila kita nampak, sebab ramai orang kata trend is your friend. Tapi bila nak trade, trend is not your friend. Sebab kita tak yakin. Kita dengar orang kata trend is your friend. Trend lah kawan kita. Kita kena ikut trend. Tapi bila kita trade, kita selalu melawan trend. Macam mana? Ada orang kata, bang, ini re-entry buy di daily, boleh sell tak? Jawapannya boleh lah. Boleh. Tapi kenapa nak menongkar arus? Arus dah beritahu, aku nak naik ni. Jadi yang jatuh ni cuma retrace. Kita nak juga sell, boleh. Tapi in any time bila dia naik tuan-tuan, alamak, tak sempat nak cut loss, tak sempat nak SL pun semua. Dah menyesal. Okay. Itu sebab saya kata kena banyak bersabar. Jadi untuk menjawab soalan tadi, first, trend sememangnya uptrend. Trend dah memang up, okay. Yes. Kalau tuan-tuan nak mencari, katakan nak mengetahui di mana cut loss dia, tuan-tuan, adalah apabila ada bacaan yang berlawanan dengan trend. Satu. Tapi kalau tuan-tuan nak menunggu sehingga berlawanan, sebab tuan-tuan, momentum buy di daily hanya akan terbatal dengan bacaan momentum sell di daily. Tuan-tuan bayang, nak muncul momentum sell di daily, dia perlu tutup di luar low BB. Nampak tak low BB kat bawah ni? Nampak tak candle sekarang kat sini? Tuan-tuan, jarak di antara low BB dengan candle semasa adalah 500 pip. 500 pip. Secara logiknya, besok tak mungkin nak berlaku momentum sell di daily, kecuali di luar jangkaan lah. Sepanjang saya trade EU, yang paling pernah saya nampak EU paling gila pergi adalah ketika hari Trump menang sebagai presiden. EU terbang 300 pip satu hari. Dia turun terkejun dan terus turun. Tapi satu hari dia boleh pergi 300 pip. Tu yang paling besar saya pernah tengok selama 10 tahun saya menghadap EU. Lepas tu tak ada tuan-tuan. Jadi itu sebab saya suka trade EU. Saya tahu dia tak boleh pergi gila-gila. Jadi apa saya buat? Saya bertahan. Bertahan dengan jarak resisten yang ada. Jadi kalau tuan-tuan katakan risau, cut loss, contoh macam ni tuan-tuan. Tuan-tuan nampak saya ambil satu contoh lah. Tuan-tuan nampak macam momentum sell di H1. Betul, momentum sell. Tetapi dekat H4 pula dia hanya menyentuh garisan MA50. Betul. Okay, bila dia baca momentum sell, kita rasa dah terbatal bacaan re-entry buy. Tapi apa berlaku? Tengok dia naik. Sebab tuan-tuan, H1 ni, tu saya kata, ada yang bertanya saya tentang ekstrim. Tuan-tuan, kena ingat ekstrim ni selalunya bagi trader yang masih baru, dia mudah terpedaya, mudah terkena sebab dia menghafal. Saya ambil contoh. Dekat daily ni tuan-tuan nampak tak? Nampak extreme sell ni dekat daily. Extreme sell MA5 di luar top BB. Tapi kenapa terbang jauh beratus pip sampai sekarang tak jatuh-jatuh? Tak jatuh lagi. Jadi kena faham lah benda ni. Itu sebab saya beritahu, terutama dalam saya punya grup, ekstrim ni adalah suatu signal yang paling lemah, terutama di TF yang kecil. TF kecil bermaksud H4, H1 dan lagi kecil. Kenapa? Sebab untuk munculnya ekstrim ni tuan-tuan, ia memerlukan minimum 5 candle. Jadi bila dalam satu hari ada 24 candle
maka ia mampu untuk muncul sehingga 4 kali ekstrim. Logiknya, kebiasaannya dia boleh muncul 1, 2 atau maksimum 3. Tapi secara kiraan dia tuan-tuan, ekstrim hanya terbentuk dengan pergerakan minimum 5 candle. Jadi bila kita menggunakan H1 contoh macam ni tuan-tuan, dia muncul ekstrim. Ni ekstrim buy. Alamak, ekstrim buy. Adakah trend nak bertukar? Pop, lepas tu dia buat ekstrim sell. Itu jatuh balik. Dah. Mana nak pergi? Ni buy, okey buy. Ni ekstrim sell, lepas tu jatuh. Mana nak pergi? Mana nak habis dia? Jadi tuan-tuan, kunci dia tengok time besar. Tengok time besar. Sekarang ni tuan-tuan adalah bacaan re-entry buy. Jadi pergerakan dia dah tentunya di zon-zon re-entry, dia akan turun naik dan turun naik sebelum muncul kekuatan seterusnya yang jangkaan untuk naik. Jadi saya gunakan zon MHV yang mana garisan mid BB di 4 jam di antara mid dengan low ni tuan-tuan, entry dan bertahan. Makin sideways tuan-tuan, dia akan turun naik sampai satu peringkat bila dia ada kekuatan baru dia nak bergerak. Baik. Kekuatan turatan tuan-tuan, sebab Euro USD ni dah tentu impact daripada USD. Jadi biasanya yang saya tunggu, dia akan selesai sideways bila ada news tentang USD. Dan kalau kita rujuk kepada jadual berkala Forex Factory katakan kat sini, kita lihat tuan-tuan, besok Rabu, malam besok pukul 10 malam ada high impact news untuk USD. Jadi kita boleh jangkakan perjalanan untuk USD ni, jika kalau ia terus lemah, kita jagakan untuk EU naik seawal malam besok. Jadi untuk buat masa ni, dia akan turun naik dan kita kena bersabarlah. Kecuali bagi trader-trader yang memang jenis scalping, dia mencari 5 pip, mungkin 6 pip, mungkin 7 pip, dia akan buy sell. Jadi saya sini tuan-tuan, saya prefer, sebab lagi banyak entry yang kita masuk dalam market tuan-tuan, lagi tinggi kebarangkalian untuk kita nak kalah dalam market. Disebabkan re-entry buy di daily tuan-tuan, dia tidak boleh muncul selalu. Paling kerap dia nak muncul pun seminggu sekali. Tapi apa yang berlaku sekarang ni tuan-tuan, dia muncul selepas sebulan. Lama tu. Bermaksud kenaikan sangat kuat. Naik. Dan minggu ni baru kita nampak selepas sebulan naik, baru ada penurunan. Yes. Dan kekuatan ni tuan-tuan, cuba tengok kat monthly. Ni satu benda. Nampak tak ni ekstrim. Tetapi apa tuan-tuan? Ekstrim di monthly, maka dia kuat. Satu bulan cuma ada satu candle monthly. Jadi untuk munculnya ekstrim di monthly ni tuan-tuan, double ekstrim ni. Untuk munculnya ekstrim minimum 5 candle. Jadi bila berlaku di monthly, dia kuat. Tapi bila berlaku di H1, kita kelang kabut je tuan-tuan. Jadi bila berlaku ekstrim, contoh di daily, di weekly, apatah lagi di monthly tuan-tuan, maka dia satu signal yang kuat. Tu saya kata, dia lemah di time frame kecil ekstrim ni. Di time frame besar, dia kuat. Jadi kena faham tu, bukan belasah sama semua, tak ada. Jadi bila kita nampak ni tuan-tuan, daily sedang buat apa? Sedang membuat bacaan re-entry buy. Dan di time frame besar kita nampak monthly bulan lepas tuan-tuan sebatang naik tuan. Ini bacaan momentum buy. Jadi bila bacaan momentum buy, kita tahu tak lama lagi, mungkin bulan ni atau bulan depan akan muncul re-entry buy. Jadi kenaikan ni semakin lemah untuk membuat re-entry buy di monthly. Okay, so itu bacaan dia. Dan apa yang saya jalankan, kita kena yakin bahawa pergerakan daily ni dia tak boleh selesai macam sekarang. Tuan-tuan nampak bahawa pergerakan dekat daily ni, re-entry buy ni tuan-tuan, tapi saya katakan tadi, boleh tak besok dengan satu candle ada momentum sell? Secara logiknya tuan-tuan, tak. Jadi tuan-tuan, entry buy kena bertahan. Bila nak bertahan, money management kena kuat. Maksudnya adalah, kalau tuan-tuan ada modal katakan $100, tapi masuk dengan volume 0.1, itu bunuh diri tuan-tuan. Itu bunuh diri. Sebab floating up to 100 pip saja koyak terus. Kadang bukan tunggu 100, dah baru 30 pip floating dah goyang. Sebab apa? Sebab kita tamak
nakkan setup kuat, tapi dia akan test kita dulu. Sebelum kita profit, dia akan test kita. Jadi bila kita tak kuat, habis tuan-tuan. Bila ramai trader, contohnya ada $100, ramai letak 0.1, bila ada test floating, ramai goyang, ramai cut loss, lepas tu dia naik. Masa tu ramai dah loss. Itulah market tuan-tuan. Itulah market. Jadi kekuatan untuk bertahan tu sangat penting. Ya, betul. Kalau tuan-tuan tanyakan sebagai contoh, apa yang saya cadangkan untuk akaun-akaun yang boleh jaga money management, saya bagi contoh. Setiap $100 letak volume maksimum 0.01. Saya tahu ramai tak nak follow. Sebab apa? Sebab semua nak profit banyak. Kalau tuan-tuan dah ada $100 nak profit 1,000 tuan-tuan, mungkin boleh buat, tapi adakah dia boleh konsisten? Tak. Tapi tuan-tuan kalau ada $1,000 nak buat $100 profit 10%, memang tuan-tuan boleh buat every month. Tiap bulan boleh buat. Jadi jangan paksa diri buat benda yang kita tak mampu. Akhirnya kita akan merana. So, apa yang saya nak tuan-tuan fokus dekat EU ni tuan-tuan adalah fokus untuk peluang buy dengan volume yang tuan-tuan mampu untuk nak bertahan. Tu paling penting. Tu paling penting. Tolong jaga tu lah. Tu paling penting. Okey, ni macam Masario. Dia kata cikgu nak tanya, ni bukannya berkenaan dengan chart apa semua, dia berkenaan dengan teknikal lah. Dia nak tanya kalau gunakan BWMA, maknanya dah tak perlu gunakan chart pattern lah kan. Okey. Begini tuan-tuan. Soalan yang bagus. Sebab di luar sana macam-macam ilmu ada. Betul. Apa saja ilmu yang tuan-tuan gunakan, pastikan ilmu tersebut tuan-tuan mahir. Kenapa? Bila tak mahir, kita daripada ilmu pertama, katakan ilmu A, kita tak mahir, kita kata ilmu ni susah lah nak profit. Sedangkan yang problem kita tuan-tuan, ilmu ni tak ada problem. Proven. Kita lompat ilmu B. Ilmu A ada separuh jalan, B kita try. Kemudian bila kita B pun problem, kita cuba campurkan A dengan B, lagi hancur. Kenapa? Sebab kita sendiri tak mahir. Tapi kalau kita mahir ilmu A, bila kita pergi ilmu B, kita akan nampak tuan-tuan. Sama lah. Sebenarnya yes tuan-tuan, sebenarnya bila saya pegang BBMA, bila orang bercerita pasal SND, SNR, entry kita orang sama je. Sama. Jadi bila tuan-tuan nampak tak sama, masalahnya di kefahaman kefahaman anda lah. Ilmu proven tuan-tuan. Ramai yang pakai ilmu ni. So jangan membeza-bezakan. Kena mahir satu dan ambil lain. Nanti tuan-tuan nampak sama rupanya. Yes. Baik. Jangan salahkan ilmu lah. Kadang-kadang kita tak faham lagi ilmu yang kita belajar tu. Kita dah rasa macam alamak, aku dah lama dah ni tak profit langsung, aku nak pergi ilmu lain lah. Yes. Bila contoh macam katakan saya gunakan EU sekarang tuan-tuan, EMA 50. Ni kawasan-kawasan pullback, kawasan-kawasan di mana sebelum ni kalau saya tengok ni gasan EMA 50. Okey. Nampak tak ada candle kat sebelah kiri ni? Baik. Ni adalah kawasan apa? Ni support sebelum ni dan dia retrace tempat yang sama. Itu gunanya. So candle ni jatuh, dia test balik kawasan sini sebelum kita jaga untuk naik. Memang itu market. Itu cara dia bergerak. Kalau tuan-tuan guna dengan BBMA, nampak EMA 50. Kalau tuan-tuan buka katakan naked, tuan-tuan akan nampak. Saya buka contoh naked kat sini. Saya besarkan. Lepas tu boleh nampak yang jatuh kat sini lepas tu adalah sama dengan sini kan? Sama. Jadi tak nampak BBMA kan sebab tak ada garisan. Tapi maksud dia sama. Itu sebagai contoh lah kan. Okey, diharapkan siapa tadi tu Masario faham sabar dengan satu ilmu yang kita belajar, mahirkan dulu. Okey cikgu, ada cikgu ada buat perancangan untuk menunjukkan chart ataupun currency pilihan. Okey, sebelum tu ada tak soalan? Soalan tak ada, cuma banyak goal. Kemudian boleh share kalau ada re-entry, baik untuk entry instant entry ataupun set order. Kemudian salam cikgu, bila dah nampak RE entry di zone, untuk best entry pilih instant entry atau set PO. Thank you. Okey. Berbalik kepada EU jugalah. Sebenarnya bila kita cakap EU tuan-tuan, kita cakap USD. Bila cakap EU, dia kena mengena dengan USD CHF. Saya buka USD CHF lah. Asyik tengok EU je kan. USD CHF terbalik.
Jadi tuan-tuan saya pangkah ni dulu, saya tutup yang besar-besar, saya tengok apa nanti banyak sangat kotak. Kita duduk pening kan. Saya tunjuk 3 kotak dululah. Okey, nampak tak basuh? Bacaan dia hampir sama. Ini adalah kawasan re-entry cell. Dan DH4 adalah kawasan market long volume cell di antara top BB dengan mid BB. Okey. Dan di H1 tuan-tuan dah muncul bacaan momentum cell. Tuan-tuan nampak ni momentum cell? Tuan-tuan nampak ni arah kukuh buy. Tuan-tuan, arah kukuh buy di H1 adalah apa? Adalah bacaan re-entry cell di 4 jam. Dan candle ni tuan-tuan berada di antara top dengan mid. Sememangnya inilah kawasan-kawasan untuk kita nak meletakkan entry. Satu benda, saya bukan trader sharp entry. No. Kenapa tuan-tuan? Saya biarkan market menentukan pergerakan dia. Saya tak tahu market nak bergerak mana. Cuma saya mengikut pergerakan purata candle. Yang mana purata candle ditunjukkan dengan BB. BB adalah purata perjalanan 20 candle. Right. Saya cari zone. Tuan-tuan, dulu saya selalu mencari, yelah kita tak tahu kan. Betul lah. Kita mengingat sharp entry dia akan kena selalu. Tidak tuan-tuan. Kita kena tu mungkin sekali dua. Lepas tu tak jumpa dah. Kita akan penat. Sebab tuan-tuan akan cuma cari sharp entry, tuan-tuan akan zoom dan zone, mungkin sekali dua akan kena. Lepas tu datang perasaan tamak, bin halover. Lepas tu tuan-tuan akan kena dan kena, betul MC. Sebab biasa kita buat sharp entry ni, kita dah start dengan volume besar-besar. Ya. Sebab kita yakin, kita sangkakan yang market akan ikut cakap kita. Tak ada tuan-tuan. Market tak pernah ikut cakap kita. Market dia ada perjalanan dia. Kita beruntung sebab kita mampu untuk mengetahui di mana zone-zone entry terbaik. Dan ketika mana kita menunjukkan entry sharp, itu memang pada saya rezeki lah. Dan kalau katakan nak menggunakan BBMA, tuan-tuan, garisan 5-10 high di daily ataupun re-entry cell di daily tuan-tuan, saya boleh menggunakan garisan EMA 50 ni. Yang turun ni kan? Ni pasal ni. Okey. EMA 50 DH4 adalah garisan di mana di situlah 5-10 high di daily. Kalau saya tandakan kat sini, nampak lebih jelas. Saya tukar kepada daily, maksud nampak kan dekat garisan ni, dua ni 5-10 high. Dia pergi balik H4, tu dia tuan-tuan. Tempat yang sama je. Tu. Kalau kita letak dekat sini ngam-ngam tuan-tuan, katakan garisan ni saya letak satu garisan melintang, contohnya okey, kita katakan sharp entry 91, katakan 9190 lah. Contoh okey, based on EMA 50. Okey, sekarang tuan-tuan nampak 9190. Okey, dia touch sini, lepas tu dia naik. Dia naik sekejap. Ini berapa ni? 92. Tuan-tuan, dia naik 50 pip. Kalau tuan-tuan meletakkan full margin dekat sini, dia katakan full margin dengan 10 pip MC, dia naik tuan-tuan. Tuan-tuan MC. Sekarang dia dah jatuh. Tu saya kata. Aduh. Dulu saya memang buat kaki sharp entry, tapi kita tak faham kan. Kita ingatkan bila dia touch saja, okey kita dah happy gila dah. Okey. Lepas tu dia naik tuan-tuan 50 pip, lepas tu terkejun. Kalau tuan-tuan jaga MM, sekarang ni tuan-tuan dah profit sebanyak 40 pip. Okey. Ya. Jadi untuk 40 pip bertahan. Sebab bacaan momentum sell di H1 dah ada. Ini market long volume sell. Jadi next dia tunggu adalah momentum berterusan dan EMA 50 berada di atas garisan mid BB. Dan untuk besok tuan-tuan, kita menunggu apa? Kita menunggu apabila EMA 50 berada di atas garisan mid BB dan kita menunggu bertemunya top dengan EMA dan jarak ataupun tempat kita nak TP untuk jarak 24 jam daripada sekarang tuan-tuan adalah di mana letaknya garisan low BB. Di sinilah tempat untuk kita nak meletakkan TP sebagai cadangan. Ada tanya, bang, saya dah entry dekat EMA 50 di H4, boleh tak kalau saya TP di mid BB? Boleh, ada masalah tuan-tuan. Kita tidak menentukan di mana kita nak TP yang semua kena ikut, tidak. Tapi yang paling penting, di mana kita entry. Kalau kita entry tempat yang betul, maka kita boleh profit. Banyak sedikit ikut masing-masing Pak Su. Sebab ada orang dia nak sampai mid BB, mungkin dia nak profit dalam 50 pip. Pasal apa Pak Su? Sebab satu pip dia $100. Tapi bagi orang yang satu pip mungkin $1, modal 2-3 ribu, dia nak sampai low BB. Jadi benda-benda ni tuan-tuan, kita yang tahu. Kita takkan beritahu orang, aku punya modal 1,000 lah, aku punya modal 10,000. Kita tak beritahu orang. Cuma kita nak tahu, boleh tak jadikan sebagai TP di mid BB? Boleh, tak ada masalah.
kuncinya di mana kita entry, bukan di mana kita TP. Kalau kita silap entry, contohnya di kawasan MA50 kita pergi buy, dah tentu-tentu salah. Jadi bila salah, kita pun risau, alamak, kalau salah kita mula membuat teknik harapan, kod-kod dia naik besok kot. Kita pun hedging. Kod tu yang leceh. Lepas tu kita pun hedging. Sedangkan kita dah tahu ini adalah bacaan re-entry sell di daily, yang mana trend daily masih berterusan. Kalau saya silap tuan-tuan, katakan saya nak sell, tiba-tiba tak tekan buy, al-maklumlah kan kita boleh buat silap. Dia tahu, kenapa aku buy? Ini kan re-entry sell di daily. Apa saya buat tuan-tuan? Instantly cut loss. Tu je tuan. Saya tak ada nak hedging kalau bentuk macam ni. Dah tahu dah dia nak jatuh. Bila tu wallahu alam, tapi memang zone sell. Tu kena clear. Right? So dia makin jatuh, alhamdulillah makin biru. Okey. Saya ada layer kat kawasan ni. Ada Ada layer dah. Nampak. Tu bertahan datang daripada semalam layer kan. Jadi dia turun naik merah, waktu biru, merah, biru, biarkanlah. So jikalau pukul 1 pagi nanti atau pukul 5 pagi nanti candle H4 tutup di bawah garisan MACD, dah boleh senyum, InsyaAllah dah boleh senyum. Jadi bila UCHEF terkejut, maka tuan-tuan kembali pada EU InsyaAllah terbang. Jadi dua pair ni tuan-tuan sebenarnya dah cukup dah untuk kita dapatkan pip yang selesa sebenarnya. Ada lagi soalan Pak Su? Saya nak cuba jawab soalan tuan-tuan. Tadi ada gold rasanya. Ada gold, ada yang tak gold. Okey, saya tahu ramai peminat gold, dan pada hari Senin malam saya rasa ramai peminat gold nak tahu bacaan Elite Wave. Okey. Okey, untuk gold. Okey tuan-tuan, satu kalau tuan-tuan trade gold, saya cadangkan tuan-tuan selalulah tengok silver. Sebab dia ni adik-beradik. Silver? Perak. Dan harga dia tak, ya Allah, baru cakap dah terbang. Okey. Tuan-tuan, bila USD lemah, gold terbang lah kan. So tahniah pada yang masih simpan buy. Masa yang dah TP tu pun tahniah, jangan risau. Ni tanda-tanda yang USD memangnya lemah. Okey, saya pergi terus pada gold lah. Saya tukarkan time frame. Saya kekalkan hanya 3 TF. Okey, satu benda tuan-tuan, sebenarnya ni bentuk BBMA, dia ulang-ulang dan ulang. Okey, melompat-lompat dia. dia. Lepas tu tengok di tengah-tengah ni H4, nampak tak garisan yang biru ni tuan-tuan? Baik. Dia masih berada di luar BB. Luar sangat. Okey. Di luar. Tuan-tuan nampak candle yang terpacak ni. Ni lepas tu dia siap pada pukul 2 pagi. Jadi kalau dia siap lepas tu membuat bacaan momentum buy, iaitu candle tutup di luar top BB, tuan-tuan akan nampak besok MA50 ni semakin rapat dengan dengan low BB, dan akhirnya garisan MA50 tuan-tuan berada kembali di dalam BB. Masa tu tanya, bang boleh buy? Boleh, tapi dah lambat. Terlambat. Tuan-tuan nampak tak apabila MA50 keluar daripada BB, ni semua zone-zone re-entry. Bila saya pergi dekat daily tak jelas, sebab daily lepas tu kita nampak bacaan momentum buy. Betul lah. Kita nak cari re-entry buy, tapi al-maklum tuan-tuan, kena ada bertanya, adakah re-entry buy tu candle mesti sentuh 5-10 low? Tuan-tuan, bila kan dia kena sentuh 5-10 low tu, bagi saya bila dia sentuh 5-10 low, itu bonus. Itu bonus. Itu memang mantap. Macam EU tadi, memang mantap. Dan situasi sekarang tuan-tuan, kena ingat, dalam BBMA ia menggunakan purata perjalanan 5 candle, purata perjalanan 10 candle, purata perjalanan 20 candle, dan purata perjalanan 50 candle. Dan ada ketikanya bentuk-bentuk tersebut menggunakan purata yang 5, 10, 20 dan 50 tu tuan-tuan, menyebabkan macam sekarang ni tidak sentuh 5-10 low di daily. Dan adakah ini kita tidak boleh buy? Boleh. Sebab apa? Yang bagi tahu kita ni tuan-tuan, TF kecil. Ketika mana re-entry tu terlalu kuat sampai dia tak touch 5-10 low, tuan-tuan pergi ke H4, tuan-tuan akan nampak MA50 keluar daripada low BB. Ni dah begitu tanda-tanda makin nak retrace. Cuma dia tidak ada kekuatan nak touch di bawah BB. Cuma tuan-tuan ya, ada tiga shadow saja yang touch paling rendah, lain semua duduk kat atas. Menunggu masa tuan-tuan.
Jadi perjalanan gold ni jauh sebab USD tuan-tuan dah nampak memang lemah. Tuan-tuan dah nampak tadi double extreme buy di EU monthly, bermaksud USD lemah. Gold ni tuan-tuan jauh ni nak pergi ni, memang tak nampak nak terkejut dah, memang tak nampak. Jadi sesiapa yang yang mungkin ada cash lebih, saya cadangkan cash yang tidak digunakan ni sebagai pilihan. Ambil sebahagian yang tidak digunakan, tuan-tuan tukarkan kepada gold. Apa maksud saya maksud tukarkan? Ambil sebahagian yang tidak digunakan untuk tempoh tertentu yang panjang, beli gold. Macam bakso. Saya masih ingat tahun lepas, gold 1 gram kat kedai sekitar 160 ke 200. Ambillah 200. Hari ni bakso 1 gram telah mencecah RM300. Okey. Kalau bakso ada RM1,000, bakso ada RM200, okey, tahun lepas. Nilai 200 bakso dalam bank hingga sekarang masih 200. Tak berubah nombor tu. Tapi kemampuan 200 yang tahun lepas dengan kemampuan 200 hari ni berbeza. Hari ni RM200 adalah lebih lemah daripada RM200 yang lepas. Okey, kalau kita simpan dalam bentuk dalam bank lah. Tetapi kalau Pak Su beli emas tahun lepas dengan RM200, sekarang ni 200 Pak Su dah naik RM300. Nilai RM200 tu dah naik RM300 sebab gold dah mencecah harga RM300. Nampak tak maksud saya? Tuan-tuan simpan duit dalam bentuk emas, dia akan mengekalkan kemampuan tuan untuk berada dalam market sebenarnya. That's why duit kertas ni dia banyak depreciation, dia jatuh. Sekarang tuan-tuan ambil RM100, pergi pasar raya, Giant ke Tesco ke kan, apa dapat? Setengah troli pun. Dulu last 10 years RM100, ui, penuh. Nampak tak? Dia bukan barang mahal, duit kita lemah. So benda-benda ni tuan-tuan akan nampak. Ini yang akan nampak sebenarnya, right? Itu sebagai pilihan lah. Bagi tuan-tuan yang boleh trade lah. Bagi siapa yang rasa aku tak boleh trade lah, tak faham nak baca chart, pegang tukarkan nilai tu kepada emas. Dia kata Lan, saya ada saudara mara lah tanya. Itu saya dah cakap dengan dia lah. Saya jumpa dia pas sudah agak sebulan lebih. Saya kata emas, dan saya cakap dekat pak mertua saya sekali lah. Dia kata, Pak, emas nak naik ni. Emas tu harga dalam 200 lebih. Sekarang dia kata, dah naik lah. Lepas tu dia kata, dah mahal. Tak mahal, tengah murah lagi. Orang yang tak faham tuan-tuan, dia kata, ini dah mahal sangat. Tak mahal, jauh lagi dia nak pergi, insyaAllah. Sebab siapa faham baca chart tuan-tuan, dia nampak USD memang lemah. Apa tidaknya tadi EU tadi monthly momentum buy, bermaksud momentum buy nak mati tuan-tuan jauh di monthly, dia banyak lagi nak mati, lama lagi. Okey, lepas tu ada soalan lain, ada 7 minit lagi. Okey, ada yang minta UJ ni. Okey, dalam pada itu kalau cikgu nak buka UJ, cikgu buka. Kemudian soalan dia, boleh tak tunjuk contoh kenapa ada fail signal dan macam mana nak atasi? Sebab false signal. Okey, sebab tak semua setup kita boleh entry, betul ke tidak? Okey. Bercakap pasal fast signal, sebab tetapi tuan-tuan tak nyatakan time frame. Sekali lagi, saya pun lupa nak pesan awal. Sekali lagi tuan-tuan, saya kena ulang balik apa yang saya terangkan awal tadi. Selagi tuan-tuan menggunakan time frame H4, H1 dan lagi kecil, mudah untuk tertipu. Sebab dalam BBMA, again, tuan-tuan faham, pergerakan-pergerakan ni muncul dengan 5 candle minimum. 5 candle boleh muncul satu, 5 candle boleh muncul satu. Contohnya dengan ekstrim boleh muncul satu candle, dengan 5 candle boleh muncul satu ekstrim. Dengan 5 candle boleh muncul arah kukuh. Dengan 5 candle boleh muncul market long volume. Dengan 5 candle boleh muncul momentum. Nampak tak? Jadi bila dalam satu hari tuan-tuan menggunakan H1, saya ambil H1 sebab H1 ni biasa orang gunakan lah. Bila tuan-tuan gunakan H1, memang tuan-tuan rasa macam ini candle palsu. Bukan, pada saya tuan-tuan, dia bukan palsu, sebab sifat dia macam tu. Sebab kita menggunakan garisan MA5. Betul. Dah tentu-tentu dia keluar macam tu. Jadi pada saya tak ada istilah palsu. Sebab kalau kita tak nak terkena, janganlah guna H1, janganlah guna H4, gunalah daily. Dah tahu dah.
memang re-entry buy daily untuk you, clear. Memang re-entry sell daily untuk you, Jeff, clear, sebab kita guna daily. Tapi tuan-tuan gunakan H1 dan yang kecil, memanglah kena. Kenapa? Sebab kita tak faham. Saya tak ada istilah palsu sebab kita yang guna garisan tu. Kenapa nak salahkan garisan tu? Kita yang gunakan. Masalahnya kita guna tapi kita tak faham dan kita tak kaji apa yang kita guna. Baik. Orang guna, kita guna, tapi kita tak pernah fikir, tak kaji. Oh, patutlah macam ni, patutlah macam ni. Jadi bila kita nampak, sebab tu saya tak fokus H1. Saya tak fokus H1, saya tak fokus H4. Saya mencari daily weekly. Tu ya tuan-tuan. Sebab saya tahu setup tu jarang berlaku. Bila dia berlaku, memang kebarangkalian nak betul sangat tinggi. Dan bila dia betul tuan-tuan, dia nak buat sekali lagi, dia jarak dia panjang, dia ada jarak masa tertentu dan kita boleh bertahan dengan entry tersebut. Itu kelebihan daily, itu kelebihan weekly. Monthly lama sangat, tolak tepi dulu. Daily, weekly tuan-tuan, pegang benda tu tuan-tuan, insya-Allah dah tahu dah. Pegang tapi kecil, memang kejap-kejap arah Coco sell, kejap-kejap arah Coco buy. Pasal time frame kecil kita ambil. Itu yang saya faham lah, saya punya pandangan peribadi. Sebab selama saya mengkaji, saya tahu benda tu. Itu sebab saya tak usik H1. Saya akan cari entry besar-besar daily. Dah ada dapat besar daily re-entry, baru saya pergi kat tampil kecil. Saya dah tahu dah, kecil akan selalu turun naik. Tadi soalan pasal UJ pasal okey dah ada 3 minit lagi tuan-tuan Saya kecilkan ni monthly, weekly. Okey, saya pergi. Okey. Tuan-tuan nampak kat sini? Lama. Tuan-tuan, sekali pandang mata saya tak tengok H4, mata saya tak tengok H1, mata saya tengok daily, saya tahu saya nak sell. Sell you? Saya nak sell. Tuan-tuan, kenapa saya nak sell? Sebab di daily adalah bacaan re-entry sell. Dan saya tahu di H4, di H1 akan membuat bentuk-bentuk yang saya katakan tadi ada signal palsu. Tak. Sebab dia memang macam tu. Kalau kita dah nampak re-entry sell di daily, satu hari ada 6 candle H4, satu hari ada 24 candle H1, dia akan buat bentuk-bentuk yang kita rasakan kejap-kejap kau naik, kejap-kejap kau jatuh. Jadi mata saya tuan-tuan akan mencari di manakah kedudukan garisan top BB dan garisan mid BB di 4 jam. Dan saya tahu inilah zone untuk saya nak mencari kawasan-kawasan entry sell. Itu je. Dan tuan-tuan, kita nampak di H1 ada apa? Tanda-tanda awal. Belum lagi. Tanda awal untuk munculnya momentum sell di H1. Apakah tanda dia? Kecil lagi time frame. Sebab time frame besar dah nampak dah. Memang kita nak sell. Cuma kita tahu tang mana. Pergi ke L15 tuan-tuan. Tuan-tuan nampak momentum sell. Tu momentum sell L15. Saya besar kan? Nampak momentum sell L15. Nampak tak EMA 50 di bawah MACD? Bermaksud bila EMA 50 di bawah MACD ada momentum sell, bermaksud dia nak ada kekuatan tu nak sambung jatuh. Bila nak sambung jatuh, mampu untuk muncul bacaan momentum sell di mana? Di H1. Itu cerita dia. Jadi inilah perjalanan dia. Jadi memang terima kasih pada soalan tuan-tuan. Saya nampak setup. Cikgu dah nampak setup dah. Terima kasih pada soalan sebab saya suka soalan tuan-tuan, sebab bila soalan tu ada dengan saya buka, alamak, pen ni aku tak tengok lagi. Sebab tuan-tuan 1-2 hari ni memang saya tak sempat nak tengok semua. Jadi terima kasih pada soalan tadi. Saya nampak setup. Bolehlah saya usah sikit modal untuk nak layer, untuk nak masuk entry sell dekat UJ ni. Saya nampak sekarang tuan-tuan untuk UJ adalah re-entry sell di daily. Daily ya? Yes. Baik. Yes. Baik tuan-tuan dan puan-puan, yalah, dalam masa 1 jam cikgu cuba padatkan untuk anda semua soalan-soalan mana yang tak terjawab ataupun dah melintas saya tak terbaca, maafkan saya. Minggu depan ada lagi. Kalau anda nak mengetahui lagi alamak terlepas sesuatu, pergi ke YouTube channel kami CTC FM, kemudian anda boleh tengoklah setiap segmen Cikgu Aslan Hashim, setiap segmen Cikgu Nonim, setiap segmen Cikgu Yun CTC ada berada di sana. Dan anda boleh ulang-ulang tengok. Dan jangan lupa kalau dah singgah,
Jangan lupa subscribe. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, setakat ini dulu untuk pertemuan kita. Esok kita akan bersama dengan bicara fundamental Cikgu Yun CTC. XM akan live secara sendirinya. So saya tinggalkan anda dengan Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Ya, jangan lupa YTF Anur. Assalamualaikum.